Apakah instrumen perancangan dan pembahagian harta orang Islam? Ramai di kalangan kita yang tidak mengetahui instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama, kita boleh menyediakan hibah ataupun kita boleh membahagikan harta kepada seseorang semasa kita hidup. Sama ada secara hibah mutlak, secara hibah amanah ataupun secara hibah bersyarat. Dan ini dibenarkan oleh Islam yang mana kita boleh memberikan sebahagian daripada harta kita kepada orang yang kita sayang semasa hidup. Dan dengan hibah, ia tidak akan menjadi harta pusaka sekiranya kita meninggal dunia nanti. Yang kedua, kita boleh menyediakan ataupun kita boleh melaksanakan sedekah. Yang mana sedekah ini merupakan satu perkara yang sangat digalakkan kepada Islam. Kita mempunyai banyak harta yang mungkin kita telah usahakan selama ini. Sebahagian daripada harta yang kita miliki ini, kita boleh sedekahkan kepada pihak-pihak tertentu. Kita boleh sedekahkan kepada masjid. Kita boleh sedekahkan kepada mana-mana yayasan ataupun agensi. Ataupun kepada seseorang yang kita ingin memuliakan mereka. Maka dengan cara itu, kita akan mendapat pahala di atas sedekah yang kita laksanakan. Kita juga boleh melakukan wakaf. Wakaf adalah merupakan satu kaedah sedekah jariah untuk menghasilkan manfaat sama ada secara am ataupun khas. Jika buat selepas mati, maka hukum wasiat adalah terpakai. Tetapi kalau kita wakafkan harta kita pada masa hidup, maka ia akan terus memberikan manfaat kepada diri kita. Sebagai satu jariah untuk diri kita dan manfaatnya akan dikongsikan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Seterusnya, kita juga boleh melaksanakan harta sepencarian. Harta sepencarian adalah satu perkara yang juga dibenarkan dalam Islam. Walaupun ia bukan satu perkara yang disyariatkan, tetapi ia adalah satu kaedah secara uruf yang membenarkan salah satu pasangan menuntut harta yang telah diusahakan secara bersama selama ini. Dan harta sepencarian ini bukanlah bersifat automatik, tetapi perlu dituntut oleh salah satu pihak. Terutama kalau dalam kes seseorang itu meninggal dunia, umpamanya suami meninggal dunia, isteri boleh menuntut harta sepencarian atas harta yang telah diusahakan secara bersama oleh mereka semasa dalam tempoh perkahwinan. Seterusnya, kita juga boleh menyediakan wasiat. Wasiat merupakan satu perkara yang dibenarkan oleh Islam, yang telah disyariatkan oleh Islam kepada kita, iaitu satu kaedah untuk memberikan harta kepada bukan waris. Bukan waris di sini adalah mereka-mereka yang terhalang untuk menerima harta pusaka daripada kita. Tetapi hendaklah pada kadar 1/3 harta sahaja. Manakala bakinya iaitu 2/3 adalah hak-hak waris yang kita tidak boleh nafikan. Seterusnya, instrumen perancangan dan pembahagian harta orang Islam yang lain adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah diperuntukkan di bawah Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999, yang mana apabila seseorang itu, seorang cucu yang kematian ibu atau bapanya yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum datuk atau neneknya. Bermakna di sini cucu-cucu tersebut pada hakikatnya adalah mereka tidak boleh menerima harta pusaka, tetapi dengan instrumen wasiat wajibah, cucu-cucu boleh menikmati harta pusaka daripada datuknya atas sebab ibu atau bapanya yang meninggal terlebih dahulu sebelum datuk atau neneknya. Seterusnya yang akhir sekali adalah harta pusaka, yang mana harta pusaka merupakan pembahagian harta kepada waris-waris yang berhak. Apabila seorang itu meninggal dunia dan tidak ada apa-apa arahan pembahagian pada masa hidupnya, maka secara tidak langsung harta-harta itu akan menjadi harta pusaka dan insya-Allah bakal dinikmati oleh waris-waris, dan pembahagiannya hendaklah dilakukan secara faraid.